Yang berikutnya beliau jangan sampai berpulang apa yang di luar masuk dulu. Siap-siap. Yang matang. Kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang masih ada di luar, sila isi ruang kosong yang ada dan beri ruang antara muslimin dan muslimat untuk mungkin lalu lalang keluar masuk di sedikit ruang pembagian. Sini ada lagi. Kalau bisa rapat-rapatnya dengan meja kuliah. Ya, sini ada lagi. Mungkin 10 orang boleh luar. Yang masih di luar, silakan jangan malu-malu. Alhamdulillah. Sekali lagi hanya sedikit pengumuman yang mana terasa berharga dan lapar di belakang sebelah sini, sebelah kanan kiri tuan-tuan dan puan-puan ada gerai menjual sayur ayam, sedikit minuman. Mungkin selepas acara kuliah malam ini sedikit air penyejuk leher akan kami hidangkan kopi dan teh. Sama makanan belum lagi dapat disediakan. InsyaAllah yang ingin seringan dengan hati infaklah sebanyak-banyaknya untuk masjid ini. InsyaAllah di acara yang akan datang makan minum akan kami sediakan. InsyaAllah.
Brunei. Sabar mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada yang berbahagia Wakil Dr. Daud bin Yusuf selaku Anggota N23 Bengawan, saudara jamaah kami. Mana duduk tu? Doktor mana doktor? Mungkin keluarga Tak nampak. tuan masjid saya dah nampak. Ada jumpa kali mungkin ada halangan. Penasihat satu bagi EJK Masjid sesi baru 2019-2020. Tuan-tuan haji, puan-puan hajam, ketua-ketua kampung, ketua-ketua masyarakat, para ustaz, para ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sekali lagi kita melafaz sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita kesempatan ruang dan dari segi masa dan kesihatan untuk menjadi tetamunya di rumah ini, yakni Masjid Azizur Rahman yang berbahagia pada malam ini. Saya tidak akan berbicara dengan panjang lebar kerana pada malam ini sebagaimana yang kita maklum, kami selaku EJK baru telah mengatur kuliah perdana awal tahun dengan menjemput pendakwa bebas dan penceramah selebriti tanah air, yaitu Al-Fadhil Ustaz Don Daniel bin Biadi yang dibawa oleh Dio Azhar yang tidak asing lagi di negeri Sabah. Negeri Sabah di bawah Wahyu sebagai pendakwah yang berkaliber. Tajuk kuliah perdana kita pada malam ini ialah Jom Jadi Orang Baik. InsyaAllah yang datang dari jauh dan dekat, karya-karya di kampung Kimal sini sama ada yang dari Tekib, Bengawan, Membakut dan Bukut, InsyaAllah dengan niat akan jadi orang yang baik, InsyaAllah. Semua dengan sesuai dengan diri kita yang tidak terlepas daripada melakukan dosa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dikasihi dan disayangi di dunia dan akhirat kelak, InsyaAllah. Selaku pengurusi masjid, saya diberikan amanah yang sangat berat. Yang sangat berat ini dan warisan EJK Masjid, kami akan sentiasa berusaha menjadikan Masjid Azizur Rahman ini sebagai wadah untuk menimba pelbagai amalan kebaikan dunia dan akhirat sesuai dengan syariat Islamiyah. Maka masjid kita pada malam ini akan menjadi salah satu daripada taman-taman syurga, yaitu terdapat majelis ilmu yang membawa kita semua kepada kebaikan, InsyaAllah. Dengan ini saya tanpa membuang masa menyerahkan majelis ini kepada Al-Fadhil Ustaz
dengan segala hormatnya dipersilakan. Ada macam macam mana? Okey, cantik. Dari bawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, merangkap juga Timbalan Pengurusi Masjid yang diraikan, tampuk kepimpinan, nazir dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Azizur Rahman. Kita sama-sama doakan tampuk kepimpinan ini dikurniakan Allah kesihatan tubuh badan, kecerdasan minda, kekuatan fizikal, mental. Nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya. Yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan yang demikian itu Masjid Azizur Rahman dipimpin ke arah yang diredai Allah, insya-Allah. Amin. Seterusnya kepada para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ini, termasuk Piyu Azihal sahabat saya. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang ada dalam majlis hari ini, kita sama-sama doakan. Yang pertama, Allah Ta'ala menetapkan iman kita. Kedua, mematikan kita dalam mati yang baik. Ketiga, menerima semua amalan kita.
Dan yang keempat, kita doakan Allah menemukan kita dengan bulan Ramadan yang berbaki lagi 4 bulan insya-Allah. Amin. Semua sehat? Alhamdulillah. Syukur. Boleh. Jadi seronok saya berjumpa dengan tuan-tuan. Pertama sekali, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, eloklah dah alang-alang kita berkumpul ramai-ramai ini bukan senang. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada para ulama, para asatizah, para orang yang mengikut jejak langkah Nabi, termasuk juga kepada orang kampung Qaryah Masjid Azizur Rahman. Mungkin tahun lepas dia ada dengan kita, tahun ni dia dah tak ada dengan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid yang memberi peluang dan ruang kepada saya di waktu permulaan tahun 2019, ketika semua sedang berusaha untuk membawa azam baru. Masjid Azizur Rahman memberi peluang kepada saya untuk berkuliah di satu tempat, yaitu Kimanis, Papar, Sabah ini. Saya sangat teruja dan saya cuba untuk malam ini memberikan input yang baik dan bagus untuk tuan-tuan, bukan kerana saya alim. Lastu bi khairikum. Saya bukanlah yang terbaik di kalangan tuan-tuan. Cuma hanya berpegang dengan satu hadis Nabi. Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu bidang, satu ayat, satu potong makna. Jadi malam ini tajuk yang kita cuba bawa semua orang di Qaryah Masjid Azizur Rahman itu tajuknya jom jadi orang baik. Jom jadi orang baik. Jadi sebelum saya mula dengan lebih jauh, elok kalau saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Don Daniel bin Don Diaji bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya berasal daripada Pulau Pinang, anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Ayah saya hanya pembantu makmal, ibu saya hanyalah kerani, dan kami bukan daripada keluarga yang senang. Cuma ayah saya itu seorang pencinta agama. Usia saya 34 tahun dan sekarang saya bertugas sebagai
pensyarah di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, dan juga dalam masa yang sama saya adalah pengurus besar di anak syarikat KUIS, nama dia KUISSEL Sendian Berhad. Dalam masa yang sama saya adalah pengerusi eksekutif kepada sebuah travel di Malaysia, nama dia Mahabbatin Travel and Tours. Dan dalam masa yang sama saya ada NGO saya sendiri, iaitu To Enlighten All Mankind Day or Night. Itu nama NGO saya, tuan-tuan boleh tengok dalam blog kami. Dan dalam masa yang sama juga saya adalah pendakwah. Jadi itu serba sedikit pengenalan. Saya mula mengapai Al-Quran ketika usia saya 18 tahun. Sebelum itu saya mengikuti pendidikan sama macam anak-anak di Kimanis. Sekolah rendah government, sekolah menengah government, dan saya adalah pelajar beraliran sains tulen. I am a pure science student. So saya ambil fizik, kimia, biologi, matematik tambahan dan sebagainya. Okey. Kemudian seperti saya maklum tadi, ayah saya seorang pencinta agama. Dia nak anak dia menghafaz Al-Quran, jadi dia masukkan saya ke sekolah tahfiz selepas tingkatan 5. Dan sekarang saya berada di sini bersama tuan-tuan. Itu pengenalan serba sikit tentang saya. Jadi malam ini tajuk jom jadi orang baik. Maaf ya, disebabkan ilmu saya cetek saja. Jadi saya nak kata, boleh tak untuk pertama kali, barangkali saya mengajak semua yang ada di sini, kita membawa topik perbincangan kita hanya untuk kawasan Kimanis, Papar dan Sabah sahaja. Sebab selalu perbincangan agama kita selalu bincang kepada tahap negara, tahap dunia, kita terlupa kampung kita. Jadi bila kata jom jadi orang baik, kita nak bentuk masyarakat di kampung ini. Pengisian saya tidak lain tidak bukan, saya nak ajak orang kampung sini sampai kepada tahap maksimum. Apa yang kita ada, sebab kalau kita bincang kepada tajuk negara, nasional besar sangat, kita akan rasa tak apa, ada orang lain tolong buat. Akhirnya sampai 60 tahun merdeka pun tak ada siapa nak buat. Jadi jom malam ni kita tak akan keluar daripada konteks tahun baru, berada di kawasan Kimanis, dan dengan tajuk kita jom jadi orang baik. Okey. Jadi sebagai permulaan kita nak mula tajuk ini, maka ayat Quran yang kita pegang ialah wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu. Itu ayat dia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu ayat dia. Maka keluarkanlah duit perbelanjaan kamu kepada jalan Allah. Jangan mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Berbuat baiklah. Wa ahsinu, Allah sebut. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang buat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ditanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi? Maka jawab Nabi kata, ahabbun nasu ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta
adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dua. Jadi biasa suatu hari ditanya kepada Nabi oleh seorang lelaki yang merupakan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dia jalan-jalan, dia pergi jumpa dengan baginda Nabi. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini satu orang yang dah melakukan dosa. Apakah Allah akan ampun dosa saya? Maka Nabi kata, dosa kamu itu adakah sebesar dengan dunia ini? Bumi ini dengan dosa kamu, adakah dosa kamu lebih besar daripada bumi ini? Maka sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, azunnu, ini hadis saya dengar daripada sahabat saya Ustaz Hanif Harun hafizahullah, mudir kepada Darul Hadis Pulau Pinang. Jadi Ustaz Hanif Harun baca hadis ni suatu hari, saya dengar, saya kongsi dengan tuan-tuan. Jadi sahabat Nabi, dia jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, saya ni orang yang buat dosa, adakah Allah akan ampun dosa saya? Maka Nabi tanya, apakah dosa kamu itu sebesar bumi ini? Maka sahabat itu kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azunnu, aku sangka dosa aku lagi besar daripada bumi ini. Maka Nabi tanya dia lagi, kalau macam tu sebab besar daripada bumi ini, adakah dosa kamu lebih besar daripada bumi gabung dengan 7 petala langit? Maknanya dunia lah, kita kata alam ni lah, alam ni. Alam ini dengan dosa kamu mana besar lagi? Dosa kamu lebih besar daripada alam ini kah? Maka sahabat Nabi kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azunnu, aku sangka dosa aku lagi besar daripada alam ini. Allah, tawadhu'nya sahabat Nabi. Kalau kita tanya, agak-agak dosa haji besar mana? Bolehlah Ustaz, tak ada lah sampai besar dunia ni. Masih rasa kecil dosa kita. Ini sahabat, orang yang tak buat dosa, mereka orang yang adil, tapi masih lagi mengaku dosa lebih besar daripada alam ini. Maka Nabi kata, kalau macam itu dosa kamu lebih besar daripada alam ini, saya nak tanya kamu, adakah dosa kamu lebih besar daripada arash Allah Ta'ala? Maka jawab sahabat tadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azunnu, aku sangka dosa aku lagi besar daripada arash Allah Ta'ala. Maka Nabi tanya kepada sahabat tadi, wahai sahabat, kalau hang kata dosa hang lebih besar daripada arash, adakah dosa hang lebih besar daripada kursi Allah Ta'ala? Itu kita bacakan wa ilahukum ilahu wahid, tu kan kita baca wasi'a kursi, luasnya kursi itu kan ada dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi itu, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi itu meliputi langit dan bumi, lebih luas lagi. Maka Nabi tanya, kalau macam tu dosa kamu lebih besar daripada bumi, dosa kamu lebih besar daripada alam, dosa kamu lebih besar daripada arash, adakah dosa kamu lebih besar daripada kursi Allah Ta'ala? Maka kata sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa saya sangka lagi besar daripada kursi Allah Ta'ala. Punya tawadhu di depan Nabi. Maka kata Nabi kepada sahabat, kalau macam tu, antara dosa kamu dengan Allah Ta'ala yang mana lagi besar? Cara Nabi tutup soalan. Antara dosa kamu dengan Allah Ta'ala yang mana lagi besar? Nabi tanya.
Maka kata sahabat tadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nak samakan dengan dosa saya ni dengan Allah Ta'ala, tak boleh lah. Allah tu kan tadi maghrib kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Confirmlah Allah lagi besar dari segala-galanya. Maka kata Nabi kepada sahabat, kalau macam itu keadaannya, pasti Allah akan ampunkan dosa kamu. Cantik kan Nabi susun kat sahabat. Tapi hadis tu tak habis kat situ, dia ada sambung dia lagi. Jadi dia tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah, mula dia seronok, dia happy. Kalau bahasa kita ya, ialah macam tuan-tuan dengar saya kata, kalau macam tu Allah pasti ampun. Tuan-tuan pun rasa lega. Tuan-tuan tu dengan lega dia tu lagi lega rasa. Allah ampun dosa semua orang rupanya, besar mana pun. Maka dia tanya kepada Nabi, ada tak cara untuk nak hapuskan dosa tadi itu? Nabi kata ada. Ingat, dia yang kata tadi dosa dia lagi besar daripada kursi sampai last sekali paling besar. Maka Nabi jawab kepada dia, ada cara nak hapuskan dosa. Yang pertama Nabi kata, keluarlah berjihad di jalan Allah. Kalau saya habaq kat tuan-tuan rasa lagu mana? Ada siapa yang berani nak pergi Gaza kah? Soalannya jangan tanya tuan-tuan, tanya saya dulu, saya berani tak pergi? Saya pun risau juga. Jadi sahabat tadi jawab apa bila dengar Nabi kata, kalau nak hapus dosa, jihad fi sabilillah. Maka sahabat tadi kata, ya Rasulullah, saya pun tak berani nak keluar berjihad. Kata macam tu. Oh, Nabi kata tak berani. Baik, kalau macam itu perbanyakkan berpuasa. Maka jawab sahabat tadi kata, ya Rasulullah, macam mana nak puasa, makan hari-hari pun tak cukup kenyang, takkan nak puasa lagi? Maknanya makan pun tak cukup, takkan nak puasa lagi? Maka Nabi kata, kalau macam tu bangun semayang malam. Sahabat kata, Allah, saya ni jangan kata semayang malam Rasul, subuh pun orang tolong gerak. Nampak macam nak dekat orang Kimanis jugalah sikit, dia kata. Jangan kata keluar berjihad, jangan kata puasa, jangan kata bangun tahajud, semayang subuh pun mujung ada orang gerak. Sendiri tak bangun punya. Macam mana nak bangun semayang malam? Maka Nabi duduk terdiam sekejap. Nabi duduk terdiam sekejap. Nabi duduk. Nabi kata, kalau macam itu, bacalah olehmu akan ini zikir. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi kata, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka sahabat tadi macam mana keadaannya? Dia pun macam tuan-tuan juga. Yang ni senanglah. Kalau yang ni kami boleh buat. Maka sahabat tadi kata, kalau yang ni saya boleh buat, tak ada masalah. Maka saya menyeru kepada tuan-tuan sebagai muqaddimah perbincangan, jom jadi orang baik. Nabi ajar kepada permulaan nak mula jadi orang baik. Apa zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mari kita baca 3 kali zikir itu. Mudah-mudahan malam ini menjadi titik permulaan
Kimanis menjadi saksi bahawa malam ini kita nak berubah, cuba jadi orang baik. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terima kasih tuan-tuan. Rupa-rupanya nak memulakan diri nak jadi orang baik, dia bermula dengan zikir. Dia mula dengan zikir dulu, mengingati. Patut Allah Ta'ala kata, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Bila hati jadi tenang, permulaan kepada tindakan jadi baik. Sebab kita kalut tu yang kadang-kadang bagi sakit hati orang. Jadi bila kata macam itu, saya teringat sebagai kita berada di awal tahun. Tuan-tuan tahu tak, tabiat masjid pun saya rasa sama. Setiap kali hujung tahun, masjid ni, Petronas, stesen minyak Petronas, stesen minyak Petron, Shell, semualah yang mana yang ada ni. Apa lagi? Kedai-kedai, supermarket. Sini apa? Giant juga bukan apa? Sini apa? Survey. Itulah tu. Tak pasal-pasal aku promote dia punya supermarket dalam. Itu supermarket, survey dan sebagainya. Ujung tahun semua orang akan mengira untung rugi pejabat mereka. Masjid pun akan kira untung rugi. Tengok macam mana perjalanan duit masuk ke masjid, keluar daripada masjid. Masjid untung ke masjid rugi? Boleh tak buat ceramah lagi? Boleh tak buat bangunan lagi? Boleh tak tambak lagi? Boleh tak naikkan bumbung lagi? Kena kira itu semua setiap kali sampai hujung tahun. Maka di awal tahun ini saya mengajak tuan-tuan, jom kita ni kira untung rugi hidup kita tahun lepas. Boleh sama-sama lah dengan saya. Saya pun sama lah. Barangkali boleh jadi saya yang lagi rugi. Sebab orang kata banyak cakap, banyak salah, banyak dosa, masuk neraka, wa'ayazubillah, takut. Saya yakin saya lagi banyak cakap daripada tuan-tuan. Jadi jom kita letak satu kayu ukur supaya dengan cara kita melihat ke belakang tahun 2018 akan membantu kita untuk jadi orang baik tahun 2019. Yang pertama sekali, ingat, jangan bincang keluar jauh. Kita masih lagi bincang jom jadi orang baik di kawasan Kimanis, kawasan Qaryah, Masjid Azizur Rahman, dan juga kita berada di awal tahun. Betul ya? Yang ni kita bawa. Okey? Masih dalam proses ini. Jom kita tengok yang sebelum ini. Bila kita tengok sebelum ini, rupa-rupanya sebelum tu nak tanya, tadi bunyi tadi nak azan dulu kan? Teruskan ceramah dulu. Teruskan ceramah. Nanti sekali lagi terus komat. Baik. Rupa-rupanya bila kata daripada tahun lepas ada perkara yang kita terlepas pandang rupanya. Apa ni? Ini sebab kita di masjid ya. Macam mana kita nak masuk tahun 2019 kalau benda dalam 2018 kita tak selesai lagi? Contohnya, mengetahui tentang apa yang ada dalam 2019. Dulu masa 2017 pun sama juga. Kita tak tahu apa yang nak berlaku 2018. Kita terlepas pandang. Masuk 2018 terkejut kita. Maaf. Hatta dengan pentadbiran kerajaan baru pun masih ada yang terkejut lagi. Boleh jadi ada yang demam ke? Jadi boleh tak saya ajak tuan-tuan sekejap kita renung? Maaf,
Bukan saya nak buat jahat, merenung sahaja. Bukan kita nak tahu masa depan, kita tak boleh tahu masa depan, tapi ajak tengok yang belakang untuk tahu masa depan. Apa dia? Contoh, ni contoh dulu. Cuba tuan-tuan tengok tahun 1987. Umur saya baru 3 tahun. 1987, dunia menghadapi krisis ekonomi disebabkan krisis minyak. Dia melanda tempat nama dia Thailand terlebih dahulu, kemudian dia sambung ke Indonesia, kemudian dia sampai ke Malaysia. Malaysia pun krisis ekonomi 1987. Masa tu ekonomi teruk, tuan-tuan. Tahun 10 tahun selepas itu, 1997, sekali lagi berlaku krisis ekonomi kepada yang disebabkan oleh seorang lelaki nama dia George Soros. Betul? Orang lama mesti ingatlah. Orang lama mesti tahu ni nama ni, George Soros itu. Dia ambil simpan benda banyak-banyak, ekonomi tengah goyang, duit tak, dia bawa keluar balik, maka harta barang naik, bom melonjak, ekonomi jadi problem dan sebagainya. Itu nama dia George Soros. Jahat dia. 1997. Ketika itu di Malaysia kita mula menyanyikan lagu Inflasi Sifar Wawasan Kita, Harga Berpatutan Menawan Ibu. Itu cerita lagu Susu Tepung. Sebab masa tu inflasi sifar, kita punya berlaku kempen di negara kita. Saya ingat clear, lagu tu pun saya hafal. 1997. 10 tahun selepas itu, masa tsunami, berlaku lagi sekali krisis ekonomi 2007. Habis masa tu. Lawak-lawak, maaflah, lawak-lawak bodoh pun keluarlah masa tu. Masa tu Malaysia, saya pun tak tahulah macam mana keadaan tu. Manusia hilang pertimbangan dan sebagainya. Sedih memikirkan zaman itu. Pom 2017, baru lepas 2 tahun, tuan-tuan sendiri menjadi saksi berlaku krisis ekonomi yang teruk. Saya yakin Sabah walaupun ada tempat minyak, harga minyak tetap ada naik. Betul? Soalan saya, 87, 97, 2007, 2017, 4 kali berlaku krisis ekonomi. Kenapa umat Islam kita Malaysia, bukan Malaysia, Kimanis, masih berada di takuk yang sama? Pulau Pinang masih di takuk yang sama. Apa preparation kita? Takkan nanti tahun 2027 kita masih di tempat yang sama? Takkan kita masih di tempat yang sama? Saya tanya soalan tuan-tuan sebab perbincangan ini dengan tempat tuan-tuan. Sebab maaf, dari struktur pengajian ilmu, sini apa? Dari struktur pengajian ilmu di Sabah meningkat. Kalau struktur pengajian ilmu agama meningkat, sepatutnya dalam fasa sejarah, maaf kalau saya cerita, cuba tuan-tuan tengok sejarah Andalusia, cuba tengok sejarah Turki Osmaniyah, cuba tengok sejarah Abbasiyah, cuba tengok sejarah Baghdad. Semua yang naik Islam, mesti satu institusi naik bersama dengan dia, membuktikan dia naik cepat. Apa dia? Perpustakaan dia, power buku dia. Maknanya ilmu hebat. Sekarang problem kita,
Ilmu, pengajian ilmu, tengok ni macam ni, Masya Allah. Bukan malam ni saja saya difahamkan, sini kuat juga mengaji ilmu. Tiap-tiap malam macam ni. Naik tak sama. Pengajian ilmu agama naik. Tetapi kenapa kehidupan kita masih di sini? Ini problem. Bukti dia 40 tahun. 40 tahun. Mesti kena ada satu benda berlaku tahun 2019. Kalau tidak, kita akan duduk di takut lama. Kita sudah mulakan dengan zikir tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Allah mesti bantu tuan-tuan. Tapi kena ingat, Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada sebut, benda yang baik yang tidak dirancang akan ditewaskan oleh benda yang tak baik tetapi terancang. Seperti mana yang tengah berlaku pada kita sekarang. Okey, tengok, saya bawa tuan-tuan. Tadi saya bawa 4 kali krisis ekonomi, betul? Sekarang tuan-tuan tengok saya bawa pula perubahan kepada revolusi dunia. Okey, sebelum tu saya berhenti sekejap dulu. Saja tanya soalan. Tuan-tuan okey ke saya bincang macam ni? Sebab tuan-tuan nampak merenung saya betul-betul. Risau saya. Dia kata ini orang kalau aku sumpit dia nanti mampus. Risau saya. Jadi saya cerita macam ni. Kan saya mukadimah, saya kata saya terharu bila tuan-tuan datang. Sebab saya bukan orang Sabah. Isteri pertama saya pun orang Pulau Pinang, bukan orang Sabah. Isteri kedua belum tentu. Tapi maknanya belum ada isteri kedua. Tapi poin saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kehadiran tuan-tuan itu bagi saya teruja. Saya macam, oh Masya Allah, apa yang aku nak sampaikan. Sebab benda paling berharga di waktu saat-saat genting dalam kehidupan kita ialah awal tahun, dunia kerajaan baru, tajuk kawasan kita, kawasan Kimanis. Bukan kita bincang pasal dunia. Kalau dunia ada 199 buah negara, boleh kita nampak luas, tapi ini tempat kita. Dan hari ini 6 hari bulan, maknanya dah 6 hari masuk tahun baru. Saat genting begitu, benda yang paling mahal sekali dalam hidup kita adalah masa. Dulu pepatah Melayu kata masa itu emas. Sebab emas susah dapat dulu, bergadai nyawa. Tapi sekarang emas orang boleh jual beli. Jadi saya kata, bukan salah pepatah lama, saya suka pepatah lama, masa itu emas, bagus. Hari ini saya tambah dia, masa itu adalah nyawa. Tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan memberikan nyawa tuan-tuan kepada saya. Adakah saya akan mensia-siakan benda itu? Saya tak mau, wa'ayazubillah. Sebab itu saya cerita sungguh-sungguh supaya tuan-tuan manfaat untuk bantu tempat tuan-tuan jadi yang terbaik. Okey? Tadi berkaitan dengan ekonomi, 4 kali jatuh, pum 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 pum. Sekarang saya cerita daripada Profesor Afifi Al-Akiti hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Apa dia? Profesor Afifi ada hari itu sekali dia menghuraikan tentang revolusi dunia. Saya hadir majlis itu, saya duduk depan juga dalam majlis itu. Saya catat dia, saya cerita dekat tuan-tuan. Jadi daripada revolusi tadi kita faham, tahun lepas kita tak faham, tahun ni kita bagi faham. Jadi kita bersedia untuk 10 tahun akan datang, insya-Allah. Jadi apa berlaku? Kita difahamkan hari ini dunia sedang melalui jalan dengan elok-elok revolusi. Revolusi maknanya apa ya? Perubahan, ataupun dikatakan apa? Perubahan itu apa? Benda baharu lah ya. Kalau dalam bahasa agama dia panggil bid'ah.
Maknanya bid'ah tu baguslah kena berlaku. Kalau tidak, tak boleh. Siapa yang tak mau bincang ataupun hanya suka mengatakan bid'ah, dia tak betul. Bid'ah mesti berlaku. Tetapi kalau bid'ah yang bagus, tengok macam mana berlaku dalam hidup kita. Kemudahan demi kemudahan kita dapat. Boleh faham? Okey, so tengok elok-elok. So revolusi, perubahan yang berlaku hari ini dikenali dengan nama 4.0. Maknanya apa? Maknanya dia telah berlaku perubahan 4 kali. Yang ni saya nak cerita dekat tuan-tuan. Perubahan biar orang masjid, orang mengaji agama reti berkaitan dengan 4.0 hari ini yang orang sembang. Dia panggil IR 4.0. Tengok. Revolusi pertama berlaku pada kurun ke-18. Masa itu kereta api steam ada. Tapi bukan yang buat kereta api steam. Orang yang buat perubahan revolusi adalah orang yang menggunakan proses enjin steam untuk buat satu benda memberi manfaat. Tadi hadis kita baca tak? Orang yang paling Allah cinta adalah bagi manfaat pada orang lain. Nak jadi orang baik kena bagi manfaat. Allah kata wa ahsinu, jadi orang baik. Betul ya? Semua tu dalil kita baca tadi. Orang yang buat perubahan dalam dunia bukan yang buat enjin steam tu dah. Dia adalah seorang lelaki yang menggunakan enjin steam punya sistem untuk buat satu benda manfaat pada tuan-tuan. Sampai hari ini namanya Henry Ford. Dia buat apa? Dia buat mesin tenun baju. Kalau tidak, jenuh nak siap baju hari ini. Masya Allah, baik dia. Dia buat itu, orang Islam boleh tutup aurat. Tapi sayang, sampai hari ini tak ada lagi orang Islam ada mesin tenun baju. Orang Islam punya. Itu problem. Revolusi kedua berlaku pada tahun diperkenalkan elektrik. Siapa nama dia? Benjamin Bennington. Bukan. Benjamin Franklin. Dah lupa sejarah ya. Benjamin Franklin bukan dia. Itu zaman dia. Zaman dia jumpa elektrik. Yang buat perubahan sekali lagi, orang yang gunakan elektrik bagi manfaat pada manusia. Siapa dia? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, dia ambil elektrik, dia bawa masuk dalam rumah-rumah supaya bercahaya rumah-rumah. Sampai hari ini kita dapat manfaat. Tapi sayang sampai hari ini tak ada lagi bulb lampu daripada orang Islam. Dia jangan kata ustaz lah buat. Saya mana tahu ilmu buat lampu. Dia kena orang yang mengaji lah kena buat. Yang kedua, di zaman yang sama yang buat perubahan, dia panggil 2.0. Itu adalah Thomas Alva Edison seorang. Satu lagi, dia gunakan juga elektrik. Dia sebut dalam bahasa Inggeris sebagai mass production. Bawa keluar banyak dia. Siapa dia? Dia adalah yang buat kereta, Henry Ford. Bukan orang Islam juga, tapi dunia terkesan dengan dia. Yang ketiga, dia berlaku tahun 1960, ketika mana orang menciptakan komputer. Bukan yang cipta komputer, yang buat perubahan. Yang buat perubahan adalah orang yang menggunakan komputer. Dia ubah perubahan, dia bagi manfaat pada manusia. Siapa? Dia adalah Edward nama dia. Yang buat apa? Yang buat komputer riba. Hari ini semua rumah ada komputer.
Kita setuju, kita tak setuju, dunia hari ini terkesan dengan mereka. Revolusi keempat sekarang. Jadi dia bukan sejarah, dia tengah berlaku. Jadi dia tak ada kiraan sejarah siapa tak ada. Cumanya revolusi dia ialah pada digital internet. Yang buat dia bukan yang buat internet. Sebab internet ada daripada tahun 1970, masa komputer dibuat. Tentera yang pakai, tentera Amerika pakai untuk hantar maklumat. Tapi revolusi yang sampai hari ini, sampai ke Kimanis, semua orang pakai. Dia adalah revolusi digital yang dibuat oleh orang-orang yang memanipulasikan internet sampai duduk di dalam tangan tuan-tuan itu. Namanya apa? Namanya alam maya. Alam yang kita tak nampak, yang duduk dalam tu, yang tuan-tuan duduk tekan itu. Tapi sayang sampai hari ini saya tertanya-tanya lepas saya dengar kuliah Profesor Afifi sampai hari ini. Apa benar yang saya tertanya-tanya? Yang saya tertanya-tanya, setahu saya Nabi Adam wujud jauh lebih daripada kita, juta tahun barangkali. Bawa sampai kepada Nabi kita, sampai ke kita. Maknanya sepanjang zaman ada orang Islam. Soalannya ialah daripada tahun 18, kurun ke-18, ketika revolusi berlaku, pertama enjin steam, mesin tenun baju, kedua elektrik, itu apa tadi, lampu dan juga apa, kereta, sampai kepada komputer, sampai kepada hari ini digital. Orang Islam duk buat apa? Kita semayang saja kah? Kita semayang sahaja kah? Dah Ustaz, kita pergi sekolah daripada tahun 1960. Ini generasi yang pergi sekolah ni. Betul juga. Soalannya orang Islam buat apa? Ini soalan yang kita kena jawab hari ini, sebelum nanti dah terlewat masuk tahun 2019. Sebab itu saya nak ajak tuan-tuan, jom jadi orang baik. Orang baik syarat dia mesti bagi manfaat kepada masyarakat. Sekarang jom kita bincang sikit apa manfaat yang kita nak bagi kepada masyarakat. Sebab hari ini bermula daripada tahun lepas, bangun tidur, siap semayang subuh, balik, kita makan, kerja, balik, masjid, kuliah. Apa Kimanis dapat? Ini saya bawa sikit buah fikiran ya. Tuan-tuan masih boleh lagi bincang? Biasanya sini kalau kuliah-kuliah macam ni habis buku berapa? Wow, lama betul mengaji. Biasa habis buku berapa? Terpulang? Sekarang aja lah. Belum, itu tak terpulang lah tu. Aina dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, maaf ya, ini saya kongsi saja dengan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan janganlah ambil yang saya bagi contoh tu contoh. Tuan-tuan cerdik, tuan-tuan boleh buat lagi hebat. Ini saya bagi contoh je, bukan ada banyak masa pun. Contoh antaranya, maaf. Sebab kata orang tua-tua, datang tempat orang, jangan bawa ayam jantan, bawa ayam betina. Jangan jalan tengah gelanggang, jalan tepi-tepi gelanggang. Jangan duduk dekat atas, duduk di tapak tangga.
Sebab apa? Ini kawasan orang, kena jaga adab dan akhlak kita. Saya cuba untuk tak mau cross border itu. Saya sekadar nak bagi tahu dengan mengatakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina, saya diberi peluang untuk pergi ke luar negara banyak. Antara persamaan negara yang saya pergi daripada bangsa orang kulit putih, maknanya Mat Saleh, Sarawak dulu, Sabah sempat juga kan Mat Saleh jajah juga kan, Sarawak kenal juga kan, Brooke kan kenal kan. Saya lagi lah orang Penang, Francis Light. Sebab tu orang Penang cakap dia bahasa Inggeris dulu, baru bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan perasan tengok orang kita, orang Pulau Pinang dia cakap Ghostan patah balik ke belakang, bahasa Inggeris go astern. Kita tak kata undok belakang, no, kita cakap bahasa Inggeris. Terkesan dengan Mak Saleh. Antara persamaan negara kulit putih yang saya pergi berbeza dengan negara-negara lain yang saya pergi. Contoh, daripada tepi saya pergi Ireland, saya turun ke Scotland, saya pergi ke UK, saya turun ke Australia, saya pergi ke Turki sebelum tu, tapi Turki negara Islam, kita KIV sekejap. Kita turun ke Australia, saya ke New Zealand, saya ke US. Antara benda yang takjub saya tengok mereka buat, yang selama ini umat Islam zaman Nabi buat, tapi belah kita tak buat. Apa dia? Mereka menjadikan orang-orang, maaf saya nak bagi gambaran, bukan menghina, jangan silap. Mereka memberikan kepada orang-orang tua yang dah pencen, yang dah berkhidmat lama, ruangan untuk berkhidmat dalam masyarakat dan diberi penghormatan untuk anak-anak belajar dengan mereka. Kita kalau pencen tu kira dah duduk dalam masyarakat, orang kata orang pencen. Daripada dikira sebagai bekerja walaupun 2 jam 3 jam dan dibayar gaji mereka, seolah-olah memberikan mereka ini pride, harga diri kepada orang muda bahawa kami, maaf saya guna bahasa saya kami tak lapak duit orang muda, kami sendiri masih ada maruah kami dengan ilmu kami dan pengalaman kami. Berbeza dengan maaf hari ini kita mungkin disebabkan ibu bapa dapat duit daripada anak, sehingga kan ibu bapa berat untuk nak tegur kesalahan anak. Mak Saleh dia tak tegur, dia tak ada budaya itu, tapi dia ada pride untuk macam aku ada gaji aku sendiri, jadi aku nak bersuara, aku nak cakap apa masalah, dia ke situ. Tapi bagi kita nak jaga institusi orang lama, orang yang berpengaruh dalam masyarakat keluarga kita, tok wan kita, masyarakat keluarga kita, bapa kita. Kalau bapa kita dah pencen, dah berhenti, tetapi dia tak ada apa-apa dengan masyarakat, tak buat apa, kita akan nampak, alah, ayah pun dah tak kerja dah. Dia mula untuk cenderung kepada pandangan rendah. Maaf, saya cakap macam ni. Jadi macam mana keluarga tadi dia nak bentuk satu generasi, seperti mana Nabi bagi tahu bagaimana membentuk generasi. Tadi kita kongsi dekat tu. Membentuk generasi ada 7 fasa dia. Pertama, nama yang baik. Make sure nama yang baik. Macam mana atuk nak bagi cadangan kepada anak untuk bagi nama yang baik kepada cucu? Kalau nanti anak boleh kata, lah tu nama orang lama lah pak. Betul kan yang saya cakap ni? Suasana tu wujud kan? Betul kan? Yang kedua, ajarkan akhlak kepada mereka. Maaf, ini saya punya sekadar buah fikiran. Tuan-tuan cuba bayangkan mengajar akhlak kepada anak. Jujur saya cakap, cuba tuan-tuan tengok antara atuk dengan cucu, antara bapa dengan anak. Atuk dengan cucu lagi lembut cara pembentukan akhlak dia, betul?
berbeza dengan bapa dengan anak. Bukankah Nabi dibesarkan oleh atuk Nabi, betul? Sebab itu Tok Wan, Tok Nek perempuan, nenek dengan cucu, macam mana ngamnya? Cucu demam, Tok Wan tak boleh tidur, bapa dia tidur nyenyak. Cucu tersedak batuk, atuk lelaki teringin, nak pergi jumpa cucu lah. Bounding kuat, sebab membentuk generasi. Bukankah Nabi ada sifat berani dalam riwayat hadis dalam sirah datang daripada Tok Wan Nabi? Jadi sebab itu antaranya mari kita bentuk masyarakat kita di sini. Jom, pengajian ilmu dah banyak. Kita kena bentukkan amalan dia. Jom kita jadi orang baik bagi manfaat kepada masyarakat. Mungkin dah sampai masa orang-orang lama yang mana yang dah ada pengaruh dalam masyarakat kena mula mengajar, kena mula cerita sejarah. Bayangkan semalam kami di Masjid Bandaraya terkejut bila mendengar sejarah Sabah daripada mulut mufti. Mufti cerita macam mana perkembangan Sabah dari sudut agama Islam. Saya yakin orang Sabah pun semalam barangkali ada yang first time dengar macam mana mulanya perjanjian membentuk Islam sebagai agama di Sabah. Kalau saya tanya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak ingat bila 1960. Jadi dah sampai masa untuk educate anak-anak macam mana bermulanya Kimanis ini boleh terbentuk, bagaimana boleh dapat tempat ini, bagaimana masjid boleh terbina, siapa yang terlibat dalam itu. Sebab kata dengan elok kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Macam mana? Tuan-tuan okey? Nampak tuan-tuan muka muhasabah diri? Saya bukan nak muhasabah, saya sekadar nak bagi maklumat sahaja. Sebab takkan kita nak tewas 4 kali kitab ilmu matematik dalam bahasa Arab. Tapi problem dia hari ini, ingat balik tak 4 perubahan tadi? Bukan orang yang cipta itu yang membuat perubahan. Yang membuat perubahan adalah orang yang menggunakannya kepada manfaat masyarakat. Jom, orang Kimanis, ada banyak manfaat yang ada di sini yang tuan-tuan boleh beri kepada masyarakat, khususnya Kimanis, khususnya Malaysia. Kaedah dia yang pertama, jom kita buat kaedah dia. Yang pertama, sebelum tu tanya dulu, tuan-tuan setuju ke dengan apa yang saya duk bentangkan ni? Tuan-tuan rasa macam setuju ke? Nampak macam okey perbincangan ini? Hajah nampak macam tak berapa setuju. Tuan-tuan okey dengan perbincangan ini? Baik, disebabkan okey itu, saya kata kaedah yang pertama untuk startkan benda baik, untuk jadi orang baik dalam masyarakat, pertama adalah perubahan. Perubahan dia bermula dengan satu benda. Apa dia? Saya mahu berubah. Kalau tuan-tuan tak mau berubah, yarhamkallah, Allah sebut dalam Quran kata apa? Innallaha la yughayyiru ma Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sehinggalah mereka mengubah nasib diri mereka. So first, saya mau berubah, itu kena datang dulu. Kalau tuan-tuan tak mau, cerita macam mana pun tak boleh.
Jadi malam ini dengan sebab zikir yang kita baca tadi, saya mengajak tuan-tuan, jom tanamkan dalam diri, saya mahu berubah. Okey, tanam, mesti, yes. Innamal a'malu binniyat. Nak membuktikan kata tuan-tuan betul setuju, angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan. Letakkan atas belakang kawan kita sebelah kanan. Sapu belakang dia, kata, mari kita berubah. Angkat tangan kiri. Sapu belakang dia pula, kata, kau pun samalah. Dah betul lah, kalau tak buat. So, kalau tak kita rasa kita saja yang nak kena berubah. Tak, semua sama-sama mesti berubah. Okey, semua mesti sama-sama berubah. Dia tak boleh Tok Imam sahaja, dia tak boleh Ustaz Azihal sahaja, dia tak boleh seorang di kawasan Kimanis sahaja, dia tak boleh Tok Siap Masjid Azizur Rahman sahaja. Tak boleh, tak boleh. Dia mesti kena semua mahu berubah. Apa, bagaimana, itu kemudian. Sebab tuan-tuan bila mau, tuan-tuan akan duduk bincang. Bagaimana nak siapkan tabung untuk kawasan sini. Maaf. Saya yakin dalam ini ada orang Petronas. Saya yakin dalam ini ada orang Petronas. Saya sekadar nak bagi tahu sahaja, boleh tak kalau kita cuba buat sesuatu ini cadangan saja? Boleh tak kita fikirkan sesuatu? Petronas sudah bertapak lama di sini. Ini contoh aja. Ada banyak lagi stesen minyak lain, tapi bagi satu je contoh. Petronas ada pelantar Petronas, oil and gas Petronas ada di sini. Boleh tak kalau kita bentuk satu kerjasama untuk buatkan satu sekolah rendah yang dibiaya oleh Petronas untuk anak-anak di sini? Contoh, itu contoh. Barakah akan sampai. Tuan-tuan dengar macam saya cakap ni macam, betul ada kawan buat. Saya kan dah bagi tahu tuan-tuan, saya dah pergi jauh merata. Izinkan saya kongsi dengan tuan-tuan. Jangan pergi jauh. Jiran kita Indonesia di bahagian Surakarta Indonesia terkenal dengan dia punya batik dia. Batik macam di Malaysia kita, Terengganu terkenal dengan batik dia. Di Indonesia yang terkenal dengan batik Surakarta. Di sana ada satu universiti, nama dia Universiti Batik Surakarta. Bila kita tanya orang Surakarta, kenapa universiti ini nama Universiti Batik Surakarta? Adakah sebab Surakarta terkenal dengan batik kita pakai nama tu? Maka jawab mereka, bukan. Universiti Batik Surakarta adalah kerana pengusaha-pengusaha batik di seluruh Surakarta memadukan duit mereka membentuk sebuah universiti untuk anak tempatan belajar. Orang dah buat dah. Kan ada banyak stesen-stesennya, banyak kedai-kedai. Padu tenaga, bentuk satu sekolah. Kesian kalau tidak. Ada orang yang tak mampu kan dalam kampung kita. Bukan semua orang mampu. Saya bukan nak suruh tuan-tuan jadi wali. Saya bukan nak suruh tuan-tuan jadi baik itu jadi Tok Mufti Alim. Kalau siapa nak silakan, itu bagus. Tapi untuk masyarakat Kimanis yang ramai macam ni, jom kita buat benda yang lagi besar daripada individu. Kok mana pun 2019 akan habis. Dia akan sampai 2020. 2020 akan habis. Dia akan sampai kepada 2027. Adakah sekel hari itu akan berlaku? Kalau ya, tuan-tuan sudah ada persiapan.
Benda yang sama saya bagi cadangan kepada Sarawak juga, sebab Sarawak ramai pengusaha. Kek Lapis Sarawak patutnya ada institusi pendidikan daripada pengusaha Kek Lapis Sarawak. Buat institusi, dah sampai masa. Ini jariah berpanjangan. Orang yang paling Allah cinta adalah yang bagi manfaat. Maaf saya tak tahu. Maaf. Tuan-tuan tahu tak? Thomas Alva Edison dapat berapa peratus daripada duit dia buat lampu? Seingat saya tak ada. Jadi wallahu alam, itu sebahagian kecil daripada perkongsian saya. Tuan-tuan nampak aja ada buku depan saya ni. Saya hanya tulis nama masjid tuan-tuan saja. Isinya tidak ada. Nama masjid saja, isi tak ada. Tapi nampak macam merujuk, tapi merujuk je lah. Poin-poin kosong tu. Wallahu alam. Selesai sudah. Kesimpulan. Boleh? Sebelum tu saya bagi tadi membentuk generasi ada 7. Daripada hadis Nabi saya ambil daripada Ustaz Badri Shah Alauddin hafizahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin. Pertama, nama baik. Kedua, akhlak baik. Kena bagi nama baik kepada generasi kita, anak kita. Bagikan akhlak yang baik. Tadi kita cerita atuk tanamkan, ayah tanamkan. 3, mengajarnya Al-Quran. Dah sampai masa kelas Al-Quran kena ramai macam ni, kena belajar baca Quran. Yang keempat, mengajar mereka berenang. Kelima, mengajar mereka memanah. Keenam, memberikan mereka rezeki yang halal. Yang ketujuh itu kahwinkan mereka bila sampai masa. Tadi saya ajak tuan-tuan untuk buat perubahan, betul? Yang pertama, kita nak berubah. Tuan-tuan, kalau saya boleh bagi tahu sebagai kesimpulan, supaya bila saya balik nanti, tuan-tuan dah menung seminggu dah, tuan-tuan kata, betul lah yang Ustaz Don cakap. Nak panggil dia balik tak boleh dah. Dia dah ada kerja lain. Nanti lagi seminggu 2 minggu dah waktu hari lahir anak saya dan isteri saya, rapat-rapat tadi, saya dah tak mau ceramah lah. Saya nak pergi bawa anak saya pergi berjalan sekejap. Tuan-tuan masa tu teringat macam mana nak buat. Jadi saya tinggal bekal supaya tuan-tuan boleh rujuk. Dia ada dengan tuan-tuan hari ini. Apa dia? Untuk nak pergi dengan jauh, nak jadi orang baik, kaedah dia ada dalam satu surah. Namanya Surah Al-Mu'minun. Surah apa? Bagus, pandai. Juzuk dia berapa? Juzuk yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Ustaz Azhar, nanti kalau tak sempat cerita habis, Ustaz Azhar habiskan ya. Allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sadaqallahul azim. Dia ada lagi sambungannya, tapi takat tu dulu kita cuba. Yang pertama, dengan elok-elok. Sekarang sekali lagi saya ulang, perbincangan kita tak lari dari sini. Masih di dalam perkampungan Kimanis, membentuk masyarakat kita. Yang kedua adalah jom jadi orang baik. Yang ketiga adalah pada awal tahun 2019. Betul? Kita tak lari lagi. Asas kita, jangan
wa anfiqu fi sabil, belanjakan di jalan Allah, jangan campak diri dalam kebinasaan, dan jadilah baik. Allah suka orang baik. Betul? Yang kedua, siapakah orang yang paling Allah cinta, yang bagi manfaat kepada manusia. Betul? So itu tajuk kita, tak lari daripada situ. Tambah pula masjid ini, Masjid Azizur Rahman, itu nama Allah yang kalau disekalikan itu power tu. Aziz tu bijaksana, Ar-Rahman itu maha lemah lembut dan pemurah. Kerana Ar-Rahman punya sifat lah, itu orang-orang yang bukan Islam semua Allah bagi makan. Benda itu ada di Sabah, tak ada di Semenanjung. Ada di Sabah dengan Sarawak, tak ada di Semenanjung. Orang Sabah saja dengan Sarawak yang boleh hidup komuniti majmuk lebih banyak daripada Semenanjung. Tuan-tuan, mana ada isu khilaf-khilaf pelik-pelik? Maknanya Rahman tu tuan-tuan sudah ada. Al-Aziz tu sekarang kena bentuk. Okey, yang Aziz tu ialah yang pertama, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang yang beriman. Apa maknanya? Nanti kita, saya dah habaq dah tadi, kita bukan nak jadi tok mufti, kita bukan nak jadi tok wali, kita tak pandai. Tuan-tuan pula dengar daripada saya, ustaz kecil saja, ilmu saya hujung kuku ulama pun tak sampai, sikit. Jadi macam mana kita nak bincang tajuk ni? Kita ambil dengan kaedah mudah kita faham. Apa dia? Qad aflahal mu'minun, maknanya berjaya orang beriman. Seolah-olah saya kata, tuan-tuan kena jadi orang beriman. Kena jadi orang beriman, kena jadi orang beriman. Apa maknanya? Oh, nak berjaya kena letak target dulu, baru boleh berjaya. Bahasa Inggeris, set your own goal. Sebab itu saya kata tadi, jom berubah. Kita nak buat apa di sini? Kalau saya tanya tuan-tuan, maaf, tahun lepas apa goal Kimanis ni, penduduk sini, nak buat apa di sini? Tak bersatu kita tak tahu apa benar nak buat. Set dulu satu benda. Tahun ni mesti kena ada satu sekolah, orang lain mesti kena biaya sekolah ini, kerana mereka ada itulah, ada elektriknya, pencawangnya, apa semua itu ada kesan kepada penduduk. Patut mesti kena bantu sebagai jasa. Penduduk tak komplain, penduduk tak marah. Yang kedua, mungkin dekat sini kita akan mula wujudkan atuk-atuk, nenek-nenek yang mana ada pengalaman sejarah, boleh duduk di penjuru masjid cerita kepada anak cucu apa sejarah yang berlaku di sini sementara masih hidup. Itu ilmu bermanfaat, bekal nanti dalam kubur. Mungkin. So set your goal, set dulu apa kita nak buat. Yang kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam sembahyang mereka khusyuk. Baik, sembahyang khusyuk. Macam mana nak khusyuk dalam sembahyang? Salah satunya ialah mesti kita kena baca dan tumpu baca. Oh, yang paling mudah kita dapat ialah kalau nak khusyuk dalam sembahyang, memahami ayat Al-Quran. Jadi apa fokus kita ialah faham apa yang kita nak set goal tadi tu. So understand, yang tu yang nombor 2, baru boleh berjaya. So set your goal, kemudian understand. Please kena understand pasal apa kita buat macam tu. Kenapa saya cakap macam tu kat tuan-tuan? Sebab kita dah bincang tadi, 4 kali sudah jatuh ekonomi, 4 kali sudah berlaku perubahan. Kita tak ada dalam cerita tu. Orang Islam tak ada dalam cerita tu. Tuan-tuan faham kan maksud saya? So sebab tu kita nak kena buatkan sesuatu supaya lepas ini, tahun mendatang kalau berlaku sesuatu, ada cerita kita dalam sejarah itu. 2, faham. 3, tapi tadi itu semua contoh. Tuan-tuan nanti buat lain lah. Itu contoh je, sekali lalu saya bagi. 3, allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wallazina hum 'anil lagwi. Lagwi itu lara. Dan mereka dengan perkara lara, mereka ketepikan perkara lara. Mereka tak mau lara. Habis kalau tak mau benda-benda lalai, kita nak buat apa? Fokus, concentrate.
Itu nombor 3, concentrate. Sekarang kita tak ada fokus, tak ada aim, kita tak faham, kita tak concentrate. Semua buat masing-masing. Jadi kita semayang berjemaah, soft rapat, kan ramai ni rapat soft. Tapi kita keluar, kita tak ada hati, kita tak ngam. Dia bukan pada soft rapat. Allah sebut dalam Quran, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati, bukan bahu, bukan buku lali. Sebab tu kena concentrate apa kita nak buat sekarang. So set goal, understand, concentrate. Allazina hum fi salatihim wallazina hum 'anil lagwi wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka mengeluarkan zakat. Zakat, kalau yang lain tadi kita faham di sebaliknya, zakat ni apa maksudnya? Maksudnya kita kena memberi, kita kena berkhidmat pada masyarakat. Kalau berkhidmat masyarakat, bahasa Inggeris, you have to contribute. Kena contribute. Betul? Sekarang ini dekat tempat ini mungkin hanya 2% yang contribute. Maaf, saya contoh saja. Yang contribute Tok Bilal, dia contribute suara dia untuk azan. Baru seorang. Bilal 3, baru 3 orang. Imam baru 4. Imam 5 orang, baru 10. Penduduk Kimanis berapa orang? Jadi yang lain nak contribute apa? Tenaga, ilmu, masa, apa lagi? Wang, duit, lagi apa lagi? Apa lagi? Tak tersebut dah. Apa dah? Tenaga, skill, pandai main gitar, ajar budak main gitar. Drum, ajar sumpit. Banyak. Contribute. Okay. So sekarang kita dapat set goal, understand, concentrate, contribute. So ambil kepala huruf semua. Set goal S, understand U, concentrate C, contribute C. Ini mengejar sesuatu. So apa ejaan kita? Sukses. So sambungan bawah tu Azihan nanti sambung. Okay. Dia ada lagi bawah tu. Tak sambung. Cukup takat tu. Cukup. Jangan buat muka nak dengar lagi. Habis. Nanti ada E, ada S, ada S lagi. Semua dalam surah tu. Jadi bila saya balik nanti, tuan-tuan buka surah tu, tuan-tuan selam betul-betul. Tuan-tuan akan dapat apa yang saya. Kesimpulan saya, tengok. Jadi rupa-rupanya dalam surah Al-Mu'minun Allah dah bagi kepada kita untuk memulakan sesuatu baru dan berjaya. Sejam setengah duduk ni bukan senang tuan-tuan ya. Tuan-tuan rasa sekejap sebab tuan-tuan tak cakap. Saya yang cakap rasa lama tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf ada salah dan silap daripada saya. Televisyen tak akan ulang apa yang kita cakap. Untuk penduduk sini, tuan-tuan nak ulang. Assalamualaikum. Untuk membentuk generasi yang disebutkan oleh Ustaz Don baru-baru ni ada 7. 1, 2, 3, 4, 5. Khalas. Esok baca lagi dan sebagainya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ampun maaf. Saya mengharapkan seperti mukadimah saya kata tadi, saya menghargai tuan-tuan dan saya cuba bagi yang sebaiknya pada tuan-tuan. Tapi tak habis. Ya, saya mengaku tak habis. Nak buat macam mana? Masa kita tak banyak. Jadi nak make sure tuan-tuan dapat. Apakah zikir yang kita baca tadi tuan-tuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur alhamdulillah
saya ucapkan jazakallahu khairan jazaa kepada Fadil Ustaz Tajanya atas persiapan yang tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah sedia maklum dan ada dalam ruangan poster venue dan begitu juga ada dalam venue yang terpampang dan ada juga disebutkan di dalam surat tuntutan. Dan untuk makluman tuan-tuan, malam ini kita akan merancangkan dana bahan mentah atau dana makanan untuk pengajian dalam sana yang telah dibina diasaskan sendiri oleh Ustaz Azhar Masawan, di mana pusat pengajian dalam sana ini dibangunkan terletak di dalam daerah Sandakan. Jadi Sandakan, jadi saya mohon pada hari sekalian tuan-tuan dan puan, kira-kiranya sama-sama menginfakkan uang ataupun harta yang ada pada malam ini, yang ada kado ataupun ada tahu daripada masjid sendiri, Masjid Al-Rahman. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan sama-sama kita dapat masukkan dalam tabung tersebut sebelum tuan-tuan pulang. Maksudnya ada lagi bekalan amal jariah yang dapat tuan-tuan nak buat sebelum nanti diri kita ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada penciptanya semula. Maka kita nak mencari sesuatu bekalan, kita nak kumpulkan bekalan supaya bekalan kita nanti boleh memberikan suatu kebaikan dan taat untuk kita, begitu juga untuk ahli keluarga kita bersama. Dan saya tengok malam ini dan memang akan jangkakan, memang akan melimpah. Jadi selepas ini kita akan melakukan solat pada isyak secara berjemaah dan insyaAllah akan diimarkan sendiri oleh pada sana. Kemudian untuk zikir munajat dan doa akan disambung oleh imam yang baru kan, menyiapkan namanya. Kerana standar akan solat jamaah, maka tetap akan solat maghrib lah selepas itu. Jadi yang akan imam, lepas itu tinggalkan akan diadani oleh. Tengoklah imam mana yang buat di belakang, tak tahu nanti. Kalau Ustaz lihat, dia lah yang ambil. Kalau terbilang lah yang ambil nanti. Main nyambung. Jadi terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah sedia untuk hadir. Baik, insyaAllah sebenarnya kalau tuan-tuan telah sedia maklum, jadual kuliah untuk majlis ilmu untuk bulan Januari ini sudah disebarkan dan saya rasa mungkin ada begitu. Dan untuk program-program utamanya yang seterusnya, InsyaAllah kita akan hantar lagi keluar poster